Okay, so kita lihat di sini. Okay, hopefully semua dah ada buku teks, semua boleh rujuk. So kita boleh lihat kepada kita lihat kepada subtopik bagaimana British mendapatkan tanda tangan Sultan. Okay, sedap ni cikgu. Baik, makan-makan, silakan. Silakan ya. Okay, British telah melantik Sir Harold MacMichael. Ingat nama ni, Sir Harold MacMichael, untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Dan pada awalnya, British telah menghantar seorang lagi, iaitu H.C. Whelan, iaitu Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam Melaya, untuk membuka jalan, merintis jalan bagi menghadap Raja-Raja Melayu untuk meninjau, untuk survey sama ada sokongan Raja-Raja Melayu ni ada ke tidak terhadap British. So ini adalah pada muka surat yang 98. Ini pada muka surat 98. Kalau Aiman nak tengoklah. Okey. Baik, kita lihat pada permulaannya H.C. Whelan merintis jalan atau membuka jalan menghadap Raja-Raja Melayu. Whelan telah menjalankan tugasnya dari 8 September 1945 hingga 29 September 1945. Lebih kurang dalam 2 minggu lah. Dan Sultan pertama yang ditemui adalah Sultan Johor. Kemudian beliau berkunjung ke Selangor untuk menghadap Sultan Selangor, iaitu Sultan Hishamuddin Alam Shah. Kemudian beliau menemui menghadap Sultan Kedah. Kemudian beliau menemui Said Husin, Setiausaha Kerajaan Perlis, dan menghadap Raja Perlis. Mula-mula Sultan Johor, kemudian Sultan Selangor, kemudian Sultan Kedah, kemudian Sultan Perlis. Dari Perlis beliau menghadap Sultan Perak, dan kemudian beberapa hari kemudian beliau menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, dan seterusnya beliau menghadap Sultan Pahang. Dan pada waktu itulah beliau terus tak perlu Saib. Yang H.C. Whelan ni tak perlu. Tapi Sir Harold MacMichael nanti kita kena ingat pada yang Sir Harold MacMichael nanti kita kena ingat. Seterusnya Whelan menemui Datuk Jaya Perkasa Cik Da Omar, Menteri Besar Terengganu, sebelum menemui Sultan Ali, iaitu Sultan Terengganu, dan akhir sekali Whelan ke Kelantan menghadap Sultan Kelantan. Dan dalam laporannya beliau mempunyai keyakinan tinggi bahawa Raja-Raja Melayu akan menyokong Sushmita, Raja-Raja Melayu akan menyokong British dengan menandatangani perjanjian Malayan Union. Sebab pada setiap pertemuan Sultan itu, Whelan berusaha memastikan sokongan Raja-Raja Melayu untuk menandatangani perjanjian. Terima kasih sayang. Dengan ini, misi Whelan telah memudahkan tugas MacMichael. So ini yang dilakukan oleh Sir H.C. Whelan ini, iaitu dia membuka jalan dulu dan survey dulu sama ada sultan-sultan ini setuju atau tidak untuk menyertai Malayan Union. So secara umumnya, Whelan kata apa? Sultan-sultan kebanyakannya setuju. Kebanyakannya setujulah. Jadi daripada situ misi Sir Harold MacMichael pula. Kali ini untuk dapatkan tanda tangan. H.C. Whelan dia hanya survey je. Dia tanya setuju tak agak-agaknya kalau Tanah Melayu ini menyertai Malayan Union dan British nak membentuk Malayan Union. Jadi sultan-sultan kata kemungkinan besar bolehlah, kita boleh pertimbangkan. Jadi Whelan mendapat kesimpulan bahawa sultan-sultan ni setuju ni. Nampak? Tapi Whelan belum dapatkan tanda tangan lagi. So yang nak dapatkan tanda tangan ialah siapa? Iaitu Sir Harold MacMichael. So bila kita lihat di sini, pada 11 Oktober 1945, MacMichael iaitu wakil kerajaan British tiba di Port Swettenham, Selangor. Dan Port Swettenham itu sekarang ini dipanggil Port Klang lah. Port Klang, Pelabuhan Klang. Dulu dipanggil Port Swettenham. Jadi beliau datang dengan menaiki kapal Royalist. Beliau ditemani oleh A.T. Newbold sebagai juru bahasa. So cara yang dirintis, MacMichael kata cara yang dibuat oleh Whelan ini tidak menepati harapan wakil kerajaan British. Jadi MacMichael tetap menerima tentangan daripada Raja-Raja Melayu. So MacMichael menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu.
terhadap Malaysian Union. Dalam tempoh 2 bulan sahaja, kita lihat dalam tempoh 2 bulan sahaja, beliau berjaya mendapatkan tanda tangan semua 9 orang raja-raja Melayu. Macam mana cara dia? Jom kita lihat. Okay, first of all, bila sampai ke sini, Mike Michael membuat kunjungan ke negeri Melayu untuk mendapatkan tanda tangan Sultan, dan pada 18 Oktober 1945, beliau menghadap mula-mula sekali Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar. So dia menghadap dulu Sultan Johor. Kenapa ya? Kerana dia mengikut rentak William. William mula-mula dia jumpa Sultan Johor dulu kan. Jadi Michael pun sama juga. So dia jumpa Sultan Johor dulu untuk mendapatkan tanda tangan, dan Sultan Johor telah menurunkan tanda tangan baginda pada 20 Oktober 1945. Seterusnya, Michael menghadap Sultan Selangor, iaitu Sultan Hishamuddin Alam Shah, dan baginda juga menurunkan tanda tangan. Ini yang kedua. Okey, yang mula-mula Sultan Johor, yang kedua iaitu Sultan Selangor. Dan kemudian pada yang ketiga, iaitu pada 31 Oktober 1945, Michael menghadap Sultan Abu Bakariyatuddin, iaitu Sultan Pahang. Beliau menghadap Sultan Pahang pula. Dan baginda Sultan Pahang terpaksa menurunkan tanda tangan. Terpaksa. Maknanya apa? Maknanya Sir Harold Michael menggunakan paksaan untuk Sultan Pahang menurunkan tanda tangan. Paksaan Dan yang keempat, Michael kemudiannya menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, iaitu Tuanku Abdul Rahman dan 4 orang undang. Dan pada 14 November 1945, baginda Negeri Sembilan juga terpaksa menurunkan tanda tangan setelah didesak oleh Michael. Walaupun pada mulanya baginda enggan berbuat demikian. Okey. Ada yang tanya, Aiman tanya, macam mana dia paksa? Okey, baik, kita lihat Michael seperti mana pegawai-pegawai British sebelum ini mereka menggunakan banyak taktik paksaan. Sebagai contoh, mereka menyatakan manipulasi dan paksaan. Sebagai contohnya apa tahu? Dia boleh menyatakan bahawa seandainya tuanku tidak menandatangani perjanjian ini, persetujuan ini, maka tuanku akan kami turunkan tahta dan anak tuanku akan naik menggantikan tuanku. Dan anak tuanku akan menandatangani perjanjian ini juga. Mana tuanku nak? Yang kedua, antara ugutan atau desakan yang dilakukan oleh British iaitu apa tahu? Iaitu seandainya tuanku tidak menandatangani perjanjian ini, maka kami akan datang membawa tentera-tentera British untuk datang ke sini dan menyerang negeri ini. Jadi itu antara apa tahu? Antara cara-cara bagaimana British mendesak, mengugut, memaksa sultan-sultan untuk menandatangani perjanjian. Itu antara cara-caranya lah. Tapi tak tahu yang mana satu yang digunakan di Negeri Sembilan ke atau yang digunakan di Pahang, kita tak tahu yang mana satu. Kita tak tahu yang mana satu. Namun kita tahu bahawa Sultan Pahang dan juga Negeri Sembilan telah dipaksa untuk menurunkan tanda tangan persetujuan Malayan Union. Itu secara kesimpulannya. Baik. Kemudian yang kelima, Michael menghadap Sultan Perak, iaitu Sultan Abdul Aziz Al-Mutasim Billah, dan baginda Sultan Perak ni dia bijak sikit, iaitu baginda cuba untuk melengah-lengahkan masa. Maknanya cuba melambat-lambatkan masa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Namun begitu baginda akhirnya terpaksa menurunkan tanda tangan. Cuba untuk lengah-lengahkan juga, tapi terpaksa jugalah menandatangani perjanjian. Kemudian pada yang keenam, pada 29 November 1945, kita lihat Michael berkunjung ke Kedah dan menghadap Sultan Kedah, iaitu Sultan Badli Shah. Dan dalam pertemuan itu, baginda Sultan Kedah lagi hebat. Sultan Kedah berlaku perdebatan
berlaku debate antara Sultan Kedah dengan McMichael. Baginda bertegas enggan menandatangani perjanjian Melayu Union. Walau bagaimanapun, pada 2 Disember 1945, McMichael berjaya juga mendapatkan tanda tangan baginda. Mungkin dengan cara ugutan, mungkin dengan paksaan, mungkin dengan desakan, macam-macam cara. Okey. Dan pada 4 Disember 1945, McMichael menemui Raja Perlis. Dan Raja Perlis Tuanku Said Putra Jamaludin telah menurunkan tanda tangan setelah didesak oleh McMichael. Desakan lagi. Dan pada 15 Disember 1945, McMichael menghadap Sultan Kelantan, iaitu Sultan Ibrahim, dan beliau mengugut. Beliau mengugut, jelas kat sini mengugut untuk tidak mengiktiraf raja-raja Melayu yang enggan menurunkan tanda tangan. Means apa tahu? British kata apa? Kalau Tuanku Sultan Kelantan tidak mahu menurunkan tanda tangan ini, British tidak akan mengiktiraf Tuanku sebagai Sultan Kelantan. Jadi Baginda Sultan terpaksa beralah dan terpaksa bersetuju untuk menandatangani perjanjian tersebut pada 17 Disember 1945. Baik, soalan Aisyah. Kenapa orang suka ugut-ugut ni? Kenapa orang suka ugut-ugut? Kerana orang itu ingin mencapai matlamat. Ingin mencapai matlamat. Kalau tak ugut, maka tak dapatlah matlamat dia. Nampak tak di sini? Saya rompak rumah dia. Itu contoh Diana Wafia bagi ya. Kalau Aisyah tak sayang Diana, saya rompak rumah dia. Itu ugutan. Jadi, saya pernah nampak cikgu. Kat mana pula Nakib? Baik. So, harus diingat bahawa inilah cara ugutan-ugutan yang telah dilakukan oleh Sir Harold McMichael. Kalau saya ugut cikgu, kau nak ugut cikgu apa, Man? Makcik sebelah rumah dia kena ugut dengan 2 orang head doctors. Cikgu, kan British manipulasi Kelantan. Kenapa dia fall to the trap? Dia kan macam British hanya cakap je. Kenapa nak kisah? Dia pun tak buat apa-apa pun. Bagus soalan Venus. Kenapa harus mengambil serius tentang ugutan-ugutan itu? Kenapa takut? Kenapa mesti takut dengan ugutan-ugutan British? Harus diingat sebenarnya British ini memiliki kekuatan ketenteraan. Bila memiliki kekuatan ketenteraan, raja-raja ini khawatir kalau tidak menurut ataupun tidak mengikut kemahuan Sir Harold McMichael, maka negeri itu akan diserang oleh tentera-tentera British. Kalau diserang oleh tentera British, maka yang akan terkorban adalah rakyat, bukan raja. So raja berfikir bahawa kalau dia tidak setuju, maka rakyat akan terkorban. Kesian rakyat. Nampak tak? Kesian rakyat. Rakyat yang akan terkorban akibat serangan-serangan tentera British. Jadi oleh sebab itu, maka sultan-sultan berfikir panjang bahawa lebih baik kita tanda tangan jugalah. Walaupun kita tak mahu, tapi better terpaksa menandatangani. Nampak tak? Betul ugutan-ugutan ini. Jadi sebenarnya itulah cara yang Sir Harold McMichael gunakan untuk dapatkan persetujuan sultan-sultan bagi menandatangani perjanjian Malayan Union. Memang itu cara yang paling efektif. Setakat ini itulah cara yang British gunakan dan cara itu efektif. Jadi bila kita lihat yang terakhir McMichael kemudiannya menghadap Sultan Terengganu, iaitu Sultan Ismail Nasiruddin, dan pada mulanya baginda enggan menandatangani dokumen tersebut kerana perjanjian itu bertentangan dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Kalau siapa yang masih ingat lagi tentang Undang-Undang Tubuh
Negeri Terengganu, iaitu nama lain dia adalah Ittiqan Ilmulu Bita'dil Suluk, yang pernah Nurin bacakan dulu kan. Nurin pernah bacakan Ittiqan Ilmulu Bita'dil Suluk. Dan dalam undang-undang tubuh Negeri Terengganu dia kata apa? Negeri ataupun sultan tidak boleh menyerahkan Negeri Terengganu kepada kuasa lain. Itu dah ada dalam undang-undang tubuh Negeri Terengganu. Sebab itu Sultan Terengganu kata apa? Tak boleh ni. Tak boleh untuk tanda tangan ni. Kan? Jadi oleh sebab itu baginda enggan menandatangani ini. Namun begitu baginda akhirnya terpaksa menurunkan tanda tangan. Pada 21 Disember 1945. Betul, sejarah form 3 bab 8. Yes, betul. Betul. Memang Nurin pernah baca tu, Ittiqan Ilmulu Bita'dil Suluk tu. Okay. So undang-undang tu kata apa? Negeri Terengganu tidak boleh diserahkan kepada kuasa lain. Jadi Sultan kata apa? Mana boleh, tak sama dengan undang-undang. Itu telah melanggar undang-undang kalau kami serahkan Terengganu kepada Melayu Union. Jadi itulah alasan Sultan Terengganu. Tetapi mereka kata apa? No, you need to sign this agreement. This Malayan Union Agreement. So Sultan Terengganu terpaksalah juga menandatangani perjanjian itu. So kalau kita lihat di sini ya, William dan McMichael secara umumnya berjaya menyelesaikan misi mereka kerana menggunakan helah desakan dan paksaan untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Dan cara yang digunakan oleh kedua pegawai British itu tidak dipersetujui dan menimbulkan reaksi penentangan daripada pelbagai pihak. So kesannya, Raja-Raja Melayu telah membantah perjanjian Malayan Union. Okay, jadi itulah yang berlaku. Kita nak nampak di sini apa tahu bahawa McMichael telah menggunakan desakan dan ugutan serta paksaan supaya Raja-Raja Melayu menandatangani perjanjian itu. So, kembali kepada soalan Zaim tadi, Zaim tanya, cikgu kena ingat ke semua turutan-turutan ini? Tidak perlu. Yang penting kamu kena ingat apa tahu, iaitu dia bermula dengan negeri Johor, kemudian Selangor, dan diakhiri dengan negeri apa? Negeri Kelantan dan Terengganu. Dua negeri Johor dengan Selangor itu permulaan dan diakhiri dengan Sultan Kelantan dan Sultan Terengganu. Dan antara beberapa sultan ini, kamu kena ingat antaranya Sultan Kedah, yang mana Sultan Kedah telah berani untuk berdebat. Perdebatan. Ini Sultan Kedah. Kemudian, jap. Lag ke? Nak tanya lag ke? Masih lag lagi ke? Ada lag apa-apa tak? Oh ya ke? Tak ada jangan kau. Cikgu sebenarnya dah menggunakan cabling tau. Menggunakan fiber dan juga cabling ke dalam PC. So hopefully ianya tidak ada lag lagi. Dan cikgu dah buat speed test tadi untuk internet, dia mencecah 500 Mbps. Kalau 500 Mbps lag juga tak tahulah kan. Ya, mungkin juga Sashmita 500 Mbps cikgu rasa dah cukup laju dah tu. Bukan cukup laju, terlalu laju sebenarnya. Jadi hopefully ini dapat membantu kelas online kita berjalan lancar. Ya. Okey cikgu. Alright, okay, baik. So itulah yang berkaitan dengan cara-cara McMichael mendapatkan tanda tangan sultan-sultan untuk perjanjian Malayan Union. Bagus. Kalau ada soalan sila bertanya ya. Kalau ada soalan sila bertanya. Baik. Kita lihat seterusnya. Bagaimana reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union? Kita lihat ya. Kerajaan British telah isytiharkan Malayan Union pada 1 April 1946. Means ianya satu big April Fool kepada penduduk tanah Melayu. 1 April kan April Fool kan, yang biasa diraikan oleh orang-orang barat kan. So is it big April Fool kepada tanah Melayu? So kalau kita lihat ini pada tahun 1946
kertas putih yang mula-mula dicadangkan oleh British pada Parlimen British hari itu. Okey, kertas putih ini diperkenalkan oleh British dan ini telah menimbulkan reaksi, ada yang menyokong dan ada yang tidak menyokong. Nampak? Walaupun sesuatu benda walaupun nampak buruk di mata kita, tapi mungkin ada juga yang menyokong. Mungkin juga ada yang menentang. Sebab itu kita kena ingat setiap tindakan kita pastinya akan ada orang yang menyokong, pastinya ada orang yang menentang. Okey, kertas putih ini sebenarnya adalah kertas cadangan pembentukan Malayan Union di Parlimen British. Itu kertas putih. Ya, kertas putih itu adalah kertas cadangan pembentukan Malayan Union. Okey. So kalau kita lihat di sini ya. Okey, kita lihat kepada penentangan dulu. Penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Kalau semua menentang macam mana cikgu? Well, kalau semua menentang maknanya cadangan itu memang tak boleh pakai langsung lah. Tak boleh pakai langsung. Tapi, okay, this is hukum alam. Kalau kamu perasan hukum alam memang macam ni. Hukum alam, semua perkara ada pasangan dia. Semua perkara ada pasangan dia. Ada buruk, ada baik. Kan? Ada atas, ada bawah. Ada kiri, ada kanan. Ada kekuatan, ada kelemahan. So semua perkara dalam kehidupan kita ada dia punya pro and cons dia. Jadi kita ni sepatutnya di mana cikgu? Kita ni sepatutnya berada di tengah-tengah, iaitu kita harus mengambil yang menyokong dan menentang. Kita harus mengambil yang atas, yang bawah. Kita harus mengambil yang kiri dan kanan. Kita harus pertimbangkan semua. Okay. Jadi sebab itu, macam kamu semua para pelajar, menjadi pelajar, okay, akan ada saat-saat di mana kamu punya prestasi pelajaran kamu meningkat. Tetapi ada juga saat-saat di mana prestasi kamu menurun. Macam mana cikgu? Kamu kena ambil kedua-duanya dan buat penilaian. Kenapa kamu berada di prestasi yang terbaik? Dan kenapa ada saat-saatnya kamu berada di prestasi yang buruk? Kenapa? So semuanya kena pertimbangkan. Okay, itu sebagai seorang pelajar. Okay, best. Okay, baik. Kita lihat penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Kita lihat pelbagai reaksi Raja-Raja Melayu yang menentang pelaksanaan pentadbiran Malayan Union. Reaksi tersebut seperti yang berikut, iaitu kenapa kita lihat Malayan Union ini sebenarnya adalah satu bentuk penjajahan secara mutlak oleh kerajaan British. Maknanya apa? Sebelum ini, Tanah Melayu adalah negeri naungan. Sekarang ni bila jadi Malayan Union, bermakna Tanah Melayu ini, negeri-negeri Melayu, telah totally dijajah oleh British. Sebab apa tahu? Sebab Sultan Melayu kehilangan kedaulatan dan kuasa politik. Hilang kuasa, hilang kedaulatan Sultan-Sultan yang selama ini menjadi hak Raja-Raja Melayu. Jadi Raja-Raja Melayu menyuarakan bantahan dan tentangan terhadap Malayan Union melalui pelbagai cara, macam-macam cara Raja-Raja Melayu membantah. Walaupun pada peringkat awal, kamu mungkin macam garu kepala sikit. Kenapa Raja-Raja Melayu nak bantah pula lepas 7 tanda tangan? Kan mula-mula kan Sultan Melayu ni yang tanda tangan, tanda setuju. Tapi kenapa lepas tu menentang? Kan? Menentang kerana apa? Kerana baru menyedari bahawa Malayan Union ini adalah satu bentuk penjajahan terhadap tanah Melayu. Okay. Nak ke dijajah? Of course tak nak. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana Raja-Raja Melayu membantah, macam mana cara dia? First, okay, Raja-Raja Melayu membawa kes Malayan Union ini ke Mahkamah Tinggi England. Bawa kes ni ke Mahkamah Tinggi England Raja-Raja Melayu telah bersidang, telah bermesyuarat di Istana Iskandaria Kuala Kangsar pada bulan April 1946 dan memutuskan dalam perbincangan ini, dalam meeting ini, mereka telah decide untuk apa tahu? Untuk mengemukakan bantahan melalui
mahkamah tinggi di England. Mereka nak sampaikan bantahan itu ke mahkamah, iaitu antaranya Sultan Perak, Sultan Kedah dan juga Sultan Johor akan berangkat ya ke England sekiranya kehadiran baginda diperlukan di mahkamah tersebut. Dan menurut sistem perundangan, ini yang kita nak lihat, yang kita rasa wow. Okey, menurut sistem perundangan British, McMichael mendapatkan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu ini dengan cara yang tidak sah. Nampak tak? Maknanya undang-undang British pun akui bahawa sebenarnya McMichael tu, even though they are British, they are Britain, but they get all the agreements ini dengan cara yang tidak sah. So sistem perundangan pun setuju. Itu dah satu kita kata satu peluang yang baik, kerana perundangan British pun mengakui McMichael punya cara untuk dapatkan tanda tangan itu tidak betul dan tidak sah. Itu. Kemudian yang kedua, menghantar surat bantahan ke London, iaitu Sultan Kedah, Sultan Perak dan Sultan Johor telah mengutus surat bantahan, menghantar surat bantahan kepada George Henry Hall mendakwa bahawa baginda Sultan telah diperdaya ataupun telah ditipu oleh McMichael. Dan kita lihat beberapa orang raja mendakwa diugut supaya menurunkan tanda tangan tanpa menyedari akibat daripada tanda tangan itu ya. So Raja-Raja Melayu memohon British untuk mansuhkan, untuk batalkan persetujuan yang ditandatangani itu. Dan Tuanku Said Putra Jamulul Lail, iaitu Raja Perlis ya, mengirimkan telegram kepada kerajaan British di London untuk menyuarakan rasa tidak puas hati baginda terhadap tindakan McMichael tadi. So baginda tidak diberikan peluang untuk mendapatkan nasihat daripada pembesar negeri sebelum memberikan persetujuan. Ini rupanya di mana sebenarnya Tuanku Said Putra Jamul Lail apabila dapat je arahan daripada McMichael kata apa? Kami mahu tuanku tanda tangan persetujuan reunion ini. Tuanku Said Putra kata apa? Berilah better masa untuk better berbincang dengan para pembesar negeri. McMichael kata apa? No, you need to sign this agreement by now. So, tidak diberi peluang untuk berbincang dulu dengan para pembesar. This is what we call satu yang dikatakan sebagai satu satu tindakan yang sebenarnya agresif dan melanggar hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh McMichael. Sangat kurang ajar. Ini kita kata sebagai sangat kurang ajar. So pertama sekali cara bantahan Raja Melayu iaitu apa? Bawa kes ke Mahkamah Tinggi England. Yang kedua, menghantar surat bantahan ke London. Itu cara Raja-Raja Melayu menentang. Kemudian, Raja-Raja Melayu juga telah menyokong Kongres Melayu. Kongres Melayu ini adalah kita katakan Persatuan-Persatuan Melayu. Kesatuan-Kesatuan Melayu iaitu yang Kongres Melayu ini juga disokong oleh Raja-Raja Melayu. Kongres ini diadakan untuk apa tahu? Kongres ini untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu, sungguhnya orang Melayu untuk menolak Malayan Union. Even Sultan Hishamuddin Alam Shah, iaitu Sultan Selangor, menderma sebanyak 15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah Kongres Melayu pertama. Malah baginda juga merasmikan pembukaan kongres ini, iaitu kongres untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Raja pun support Kongres Melayu ni ya. Jadi nampak tak? Penentangan yang dilakukan oleh Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Bagus tu. Kemudian kita lihat Permaisuri Perak juga
memimpin gerakan menentang Malay Union. Pada 28 Mei 1946, ahli parlimen British, okey, ahli parlimen British 28 Mei 1946, maknanya selepas hampir 2 bulan kemudian ya, ahli parlimen British tiba di Kuala Kangsar, tempat Sultan Iskandar Shah bersemayam. Dan di situlah ahli parlimen British melihat perhimpunan besar-besaran di Padang Bandar Diraja Kuala Kangsar. Dan perhimpunan ini untuk menunjukkan raja dan rakyat bergabung menentang Malayan Union. Jadi malah Tuanku Permaisuri Perak iaitu Raja Perempuan Kelsung mengetuai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak naikkan banner untuk menunjukkan bantahan Malayan Union ya. So perarakan itu berjaya melintasi raja-raja Melayu, perarakan itu ya, dan melintasi ahli parlimen British dan pemimpin-pemimpin Melayu yang berada di atas pentas. Mereka secara umumnya ahli parlimen British, pemimpin Melayu dan raja-raja Melayu sangat kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Tuanku Permaisuri Perak dalam menentang Malayan Union. Nampak tak ni? Dia naikkan banner. Diorang berarak beramai-ramai, naikkan banner. Okey, ditulis kat situ apa? Malaya for Malays. Malayan Union not wanted. So inilah dia antara banner-banner untuk menunjukkan kesungguhan menentang Malayan Union. Bagus. Malah Permaisuri Perak pun join sekali. Permaisuri Perak pun join sekali untuk menunjukkan penentangan. Dan yang terakhir, apabila kita lihat mereka, Raja-Raja Melayu memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Upacara pelantikan Gubernur Malayan Union ini diadakan pada 1 April 1946 tu. So, Raja-Raja Melayu memulaukan upacara pelantikan Gubernur setelah berjumpa dengan Dato' On Jaafar di Hotel Station. Tadi dalam video tadilah, video yang mula-mula tadi kan, yang pakai spek bulat tu, itu adalah Dato' On Jaafar. Dato' On Jaafar kata apa kepada Sultan-Sultan? Bahawa dia kata apa? Bahawa tuanku, rakyat masih percaya kepada tuanku. Masih sayang tuanku. Tuanku semua, tuanku Sultan semua diminta supaya jangan sertai upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Dan Sultan-Sultan itu pun setuju. Kita nampak Dan kita lihat Dato' On Jaafar telah mempersembahkan resolusi Kongres Melayu iaitu memohon Raja-Raja Melayu supaya bersama-sama dengan rakyat untuk boikot, untuk pulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union itu. So kita lihat dalam video tu samalah macam cerita ni ribuan orang Melayu yang berhimpun di Hotel Station tadi melaungkan daulat tuanku, hidup Melayu. So Raja-Raja Melayu nekat akhirnya memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union iaitu Sir Edward Gen dan mengadakan sidang akhbar. Nampak tak? Dalam video tadi kita dah tengok bagaimana ramai rakyat berkumpul di hadapan Hotel Station menyatakan hidup Melayu, daulat tuanku, untuk berjuang bersama-sama Sultan bagi memboikot, menolak, memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. So, kita lihat di sini kita patut mencontohi sikap pemimpin yang mempunyai semangat sanggup berkorban untuk bangsa dan tanah air. Mereka sedia mempertahankan kedaulatan negara walaupun menghadapi pelbagai halangan daripada pihak British. So inilah sebenarnya sikap yang kita nak semai kepada para pelajar. Supaya apa? Kamu ada sikap sanggup berkorban untuk bangsa dan tanah air. Itu yang kita mahu. Jadi kamu jangan terleka dengan sikap aku sanggup berkorban demi keranamu, kerana kamu, buah hatiku, aku sanggup berkorban apa saja. Sudah, hentikan semua itu. Hentikan semua itu. Berkorbanlah untuk bangsa dan tanah air.
Okey, seperti mana yang dilakukan oleh Marissa Rusli. Kan, kita lihat bagaimana Marissa Rusli sanggup berkorban masa dia untuk berlatih menjadi atlet negara. Dia atlet, bermain hoki, olahraga. Tak percaya tanya Marissa. Sanggup berkorban diri, sanggup kulitnya menjadi hitam semata-mata untuk praktis bagi memperjuangkan negara dalam sukan. Bagus Marissa Rusli. Betul Marissa? Betul tak apa yang cikgu cakap Marissa? Nampak? Kita dalam kelas kita ada atlet ya. Marissa Rusli ni. Bukan calang-calang. Nampak? Betul cikgu. Dia salah. Jadi tak apa. Kan? Ada pengorbanannya iaitu kulit menjadi hitam, kemudian muka pula mungkin berjerawat, berpeluh apa semua kan. Tapi demi mengharumkan nama negara. Cikgu tak stop Marissa, tapi cikgu selalu berbual-bual dengan Ibu Marissa. So Ibu Marissa yang selalu cerita bahawa Marissa ni aktif dalam sukan. Jadi Cikgu? Ya, Zaim. Kenapa Zaim? Cikgu, semua jerawat korban ke cikgu? Ya. Yang jerawat tu semua korban lah. Terpaksa berkorban. Zaim, kenapa Zaim? Apalah, tak edit. Tak jadi. Okey. Okey. Baik. Di sini kita lihat ada satu soalan. Okey, kalau kita lihat soalan dia, bagaimana raja-raja Melayu menentang gagasan Malayan Union? Kalau soalan ada tanya tentang bagaimana raja-raja Melayu menentang gagasan Malayan Union, kamu boleh ambil yang 5 ni. Yang pertama iaitu apa? Bagaimana raja-raja Melayu menentang Malayan Union, iaitu membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi, menghantar surat bantahan ke London, kemudian juga menyokong Kongres Melayu, dan juga memimpin gerakan menentang Malayan Union dan juga memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Dan biasanya soalan-soalan ini, raja-raja Melayu ni, bagaimana Raja Melayu menentang gagasan Malayan ini, biasanya markah dia adalah sama ada 4 hingga 8 markah. Hingga 8 markah ya. Jadi kamu kena tahu at least 4 lah. 4 fakta. 4 fakta bagaimana cara Raja Melayu menentang Malayan Union. Kalau cikgu akan ambil pertama membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi, hantar surat bantahan, kemudian yang ketiga sokong Kongres Melayu, dan yang keempat memulaukan pelantikan Gubernur Malayan Union. So mudah. Daripada 4 fakta, kita akan buat huraian bagi setiap fakta itu. So dapat 8 markah. Okey. Boleh ingat itu cara dia. So itu cara menjawab soalan bagaimana raja-raja Melayu menentang gagasan Malayan Union. Okey. Itu daripada sudut penentangan raja-raja Melayu. Bagaimana pula rakyat pula? Kan raja kita dah tahu cara dia, mereka menentang Malayan Union. Rakyat pula macam mana? Takkan rakyat diam je? Tak. Rakyat lagi banyak cara bagaimana rakyat menentang Malayan Union. Antaranya kalau kita lihat di sini, penentangan rakyat terhadap Malayan Union. British Military Administration atau BMA menyiarkan berita tentang gagasan Malayan Union pada pengetahuan rakyat umum. Akhbar Majlis menyiarkannya pada 12 Oktober 1945, sehari selepas ketibaan McMichael. So berita Malayan Union ini telah mencetuskan kesedaran nasionalisme. Maknanya kesedaran cinta akan negara terhadap rakyat. Untuk apa? Menentang British. So bantahan terhadap Malayan Union dilaksanakan melalui akhbar, cendekiawan, Persatuan Melayu, Kongres dan perhimpunan besar-besaran. Kita tengok dulu mula-mula cara yang pertama bagaimana rakyat menentang Malayan Union. Pertama melalui bantahan akhbar Melayu. Akhbar seperti kalau kita lihat seperti utusan Melayu di Singapura ya, utusan Melayu, majlis dan warta negara. Telah menyuarakan bantahan dengan keras, mengecam
dan mengutuk Malayan Union kerana merugikan orang-orang Melayu. Rugi. Orang Melayu, rugi apabila Malayan Union diisytiharkan, ya. Dan akhbar ini apa dia kata? Dia kata menyeru, mengajak orang Melayu untuk kita adakan perhimpunan besar-besaran. Untuk apa? Untuk kita tolak gagasan Malayan Union ini. Dan akhbar ini sentiasa melaporkan perkembangan berita penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Nampak tak? Dia ceritakan dalam akhbar semua berkaitan apa? Bagaimana orang Melayu. Jom kita menentang Malayan Union. Jom kita menentang Malayan Union. Ini antara yang diambil daripada dua akhbar, Utusan Melayu dan juga Warta Negara. Utusan Melayu kata apa? Dari pandangan sepintas lalu dapatlah diketahui bahawa cadangan Malayan itu menguntungkan orang bukan Melayu. Hal ini amat mencemaskan fikiran dan perasaan orang Melayu mengenai hari depan mereka. Para sultan hendaklah menimbangkan dengan sepenuh hati cadangan Malayan ini sebelum menyetujuinya. Dan pada Warta Negara pula, dia kata apa? Hari lahirnya Malayan Union itu adalah hari-hari yang sehabis-habis sedih bagi orang Melayu. Oleh itu, orang-orang Melayu haruslah berkabung menandakan kesedihannya, dan perbuatan berkabung itu mengandungi perasaan yang dalam maknanya bagi orang Melayu itu sendiri. Tuhan sentiasa menyertai pihak yang benar. Berkabunglah, maknanya bersedihlah kerana kita terpaksa berkabung. Kita terpaksa bersedih. Nampak tak? Isi-isi akhbar tempatan yang menentang Malayan Union. Nampak tak betapa kita kata berperasaannya akhbar-akhbar terhadap penubuhan Malayan Union. Itu yang kita kena faham, ya. Kemudian, selain daripada akhbar, cara yang kedua yang rakyat menentang iaitu bantahan daripada cendekiawan. Kalau siapa yang tak tahu, cendekiawan ni maksudnya adalah bijak pandai, orang-orang yang bijak pandai. Orang-orang yang berilmu lah. Antaranya tokoh-tokoh pentadbir Melayu. Pemimpin Melayu seperti yang terkenal, Datuk On Jaafar, Datuk Nik Ahmad Kamil, Zakbar, Tengku Muhammad, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Wan Muhammad Yusof, Datuk Hamzah Abdullah, telah menggerakkan orang Melayu untuk menentang Malayan Union dengan pelbagai strategi. Malah pemimpin Melayu Johor, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin ini membantah usaha British untuk terus menjajah tanah Melayu. Cendekiawan. Cendekiawan. Cendekiawan, terima kasih Sushmita. Tapi mungkin sebenarnya cikgu lebih kepada cendawan. Kan? Mana lebih ada tak ada cendawan. cikgu. Kan? Teringat satu pantun, ya. Hitam itu menawan, putih itu cendawan. Ya. Jadi itu pantun dua kerat. Baik. So tokoh pentadbir ada yang menentang dan juga ada bantahan daripada kaum wanita. Wanita juga menentang, Malayan Union. Tokoh-tokoh wanita seperti Cikgu Zaharah Abdullah, Halimah Tun Abdul Majid, Salihah Muhammad Ali, Zaharah Tamin, Datin Putih Mariah Ibrahim Rashid, Hasnah Ishaq. Mereka merupakan benteng barisan hadapan menentang Malayan Union. Di Patu Pahat, Cikgu Zaharah Abdullah, Ahli Pertubuhan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor, berucap membantah pelaksanaan Malayan Union. Menurut Cikgu Zaharah Abdullah, jika apa sekalipun terjadi, kami kaum wanita akan turut menggembleng tenaga, maknanya akan turut menggabungkan tenaga bersama-sama kaum lelaki bagi mendapatkan kembali hak-hak kami. Nampak tak bantahan wanita? Inilah dia, Datin Putih Mariah dan Halimah Tun Abdul Majid. Orang perempuan pun menentang Malayan Union. Tapi cikgu satu je muskil. Kalau kita tengok nama-nama tu kan, Zaharah, Halimah Tun, Saleha, Mariah Ibrahim, Hasnah Ishaq. Cikgu rasa nama-nama perempuan ni dah tak wujud dah dalam kelas-kelas kamu. Ada lagi tak dalam kelas kamu pelajar-pelajar yang bernama Zaharah, Halimah Tun,
Putih Maria, kemudian Saleha, ada lagi? Bos. Hana Zahra tak apa, ada. Ini Zahara. Zahra okey lagi. Hana Zahra ada tak apa. Kan? Nama-nama ni dah macam dah pupus. Sekarang ni nama-nama apa? Nurin. Kemudian nama seperti Diana. Nama seperti apa lagi? Yasmin. Nama-nama Aisyah. Bukan Aisyah, Aisyah. Jadi nama-nama tu pun sebenarnya dah nama-nama moden. Dah tak ada dah nama-nama lama ni, tak ada dah. Tak ada dah. Kan? Dah macam pupus dah nama-nama ni. Ya. Mariam pun dah nak pupus. Betul, nama Mariam pun dah nak pupus. Dah tak ada dah. Makcik bawang ya. Jadi itulah perbezaan ni nama-nama orang perempuan dulu dengan nama sekarang. Nama perempuan dulu lagi lah. Ramlah, Rokiah. Kan? Tapi itu nama-nama orang dulu lah. Senah. Jadi macam-macam nama orang Melayu dulu. Tapi kelakarnya orang dulu dia tak panggil kadang-kadang nama penuh tu. Dia panggil nama tu mengikut nama keadaan. Nama keadaan. Orang dulu contohnya ada dulu di Perak banyak. Kalau nama dia orang tu tinggi, dipanggil nama dia apa? Muhammad. Dia tinggi. Jadi apa? Oh, Mat Tinggi. Mat Tinggi. Ataupun kadang-kadang dipanggil panjang. Kalau kulit dia hitam, oh tu hitam, Mat Hitam. Kalau mata dia juling, oh tu Mat Juling. Saya nak cari mat lah. Oh, nanti orang tanya, mat mana satu? Mat panjang ke, mat juling ke, mat hitam ke, mat ireng ke? Betul. Sebab itu Hana cakapkan, patutlah Tok Janggut. Yes. Nama dia sebenarnya Abdul Hassan. Tapi orang panggil Tok Janggut. Kenapa Tok Janggut? Sebab nampak janggut yang panjang. So dipanggil Tok Janggut. Itu orang dulu. Orang dulu. Mak Ganja tu memang orang Isap Ganja pandai. Tok Tengkolok. Amboi. Tok Tengkolok kan. Melampau sangat kalau nama Tok Tengkolok kan. Tok Tengkolok itu nama-nama dululah Okey. Baik, kita lihat selain cikgu, so siapa yang nama Muhammad tinggi ke cikgu? Itulah pasal Mat La, Mat Tengkolok. Okey. So kita lihat bantahan cendekiawan iaitu tokoh pentadbir Melayu, kemudian ada bantahan wanita, kemudian ada bantahan daripada bekas pegawai British. Seperti ini dia Frank Swettenham dan juga Richard Winstead. Kedua-dua ini kalau kita lihat pegawai British, bekas pegawai British, pegawai tadbir British yang pernah berkhidmat di tanah Melayu turut menentang Malayan Union. Mereka mengkritik keseluruhan rancangan Malayan Union. Antara pegawai tersebut termasuklah Frank Swettenham, Roland Bradle, Cecil Clementi Smith, Richard Winstead, Frederick Well dan juga George Maxwell. So ini antara nama-nama pegawai British yang juga kami pun menentang Malayan Union. Why? Sebab Malayan Union ini adalah satu bentuk penjajahan. Kenapa kita mesti jajah tanah Melayu? Kan? Itu pendapat bekas-bekas pegawai British. Itulah dia. Okey. Baik, so kita lihat itu daripada bantahan para cendekiawan yang bijak pandai. Kemudian, bantahan Persatuan-Persatuan Melayu. Persatuan-Persatuan Melayu pun ada yang bantah seperti Syarikat Bekerjasama Saiburi iaitu Saberkas, kemudian Persatuan Melayu Kedah, Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Johor. Mereka semua berjaya himpunkan orang Melayu daripada seluruh negara dan setiap lapisan masyarakat untuk membantah Malayan Union. Dan pertubuhan Melayu banyak yang ditubuhkan atau diaktifkan semula sebagai tindak balas terhadap Malayan Union, dan pertubuhan ini kemudian dia menjadi penggerak menganjurkan rapat umum. Rapat umum ni maknanya apa tahu? Diorang mengadakan perhimpunan. Rapat umum ni perhimpunan bagi membantah tindakan
McMichael dalam usaha untuk mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu dan juga bantahan terhadap gagasan Malayan Union. Dulu bolehlah rapat umum, kemudian buat perhimpunan orang ramai kan, untuk membantah tindakan McMichael. Sekarang tak bolehlah sebab sekarang ada SOP kan. Tak boleh berkumpul kan. Ini bantahan daripada Persatuan-Persatuan Melayu. Okey. Baik. Kemudian kita lihat bantahan di negeri-negeri seperti Kelantan, Kedah dan juga Johor. Kita lihat pada 15 Disember 1945, 10,000 orang berhimpun di Kota Baru semasa McMichael datang untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Okey, nasib baik McMichael tak dibunuhnya, kan? 10,000 orang berkumpul ni mau kena beduk kan, McMichael ni. Tapi nasib baik orang Melayu kata tak apa, kita ikut rentak dia tapi kita bantah. Kan? Kemudian bantahan di Kedah, ribuan orang Melayu Kedah telah berarak di Alor Star untuk menentang Malayan Union. Dan perarakan ini dianjurkan oleh Kesatuan Melayu Kedah, Saberkas, Kesatuan Ulama Kedah dan Persatuan Melayu Kedah. Dan Tuan Haji Hussein Cik Dol yang di-Pertua Kesatuan Melayu Kedah dan Senu Abdul Rahman, Setiausaha Agung Saberkas telah mengkritik, mereka mengkritik kandungan kertas putih Malayan Union yang dianggap mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Mereka mengkritik. Kertas putih itu adalah kertas cadangan yang nak buat Malayan Union tu. Kertas cadangan Malayan Union yang telah dibincangkan di Parlimen British pada tahun 1943 tu. Mereka mengkritik kandungan tu ya. Ini tak patut. Okey, kertas cadangan ini telah mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Bantahan di Johor, kalau kita lihat bantahan di Johor Lembaga Kesatuan Melayu Johor melancarkan gerakan menentang Malayan Union dan ini disertai oleh Persatuan Melayu Johor. Antara nama yang terkenal ialah Ungku Omar Abdullah dan juga Dr. Hamzah berucap menentang Malayan Union. Dan pada 10 Februari 1946, Pergerakan Melayu Semenanjung, Semenanjung Johor di bawah pimpinan Datuk On Jaafar berhimpun menentang Malayan Union. Seramai 20,000 orang Melayu berhimpun di Bandar Batu Pahat dan Datuk On Jaafar sendiri berucap untuk menggesa orang Melayu bangkit bersatu untuk menentang penjajah British. Baik, Diana Wafiah kata, kalau kertas exam boleh kritik ke cikgu? Boleh. Kertas exam SPM kamu, seandainya kamu dah dapat result, dapat result SPM. Macam budak-budak pelajar-pelajar SPM Pro Max lah kan. Kalau katakan dia dapat sejarah, katakanlah dia kata dapat markah dia dalam 50. Dia kata, saya tak puas hati dengan markah sejarah saya 50. Saya nak buat bantahan. Saya nak buat semakan semula. Boleh? Kamu pergi kepada lembaga peperiksaan, bayar dalam RM50, isikan borang untuk minta mereka semak balik kertas kamu. Memang boleh. Memang boleh. So diorang akan buat semakan semula kertas kamu dengan bayaran itu dan kamu akan dapat result kemudian yang akan dimaklumkan kemudian. Memang boleh. Kertas exam. Boleh kritik tu maknanya boleh minta untuk diperiksa semula lah. Tapi kalau nak kritik soalan tu tak betul ke, soalan tu macam pening ke apa semua, itu tak boleh lah. Terima je lah seadanya kan. Dan kita lihat yang kelima iaitu mereka mengadakan Kongres Melayu. Kongres Melayu ni penting. Penentangan gagasan Malayan Union ini dianjurkan oleh pemimpin Persatuan Melayu dan penglibatan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing. Jadi, perjuangan menentang Malayan Union ini berkembang ke peringkat kebangsaan apabila Zabah, iaitu yang di-Pertua Persatuan Melayu Selangor, menghubungi Datuk On Jaafar di Johor, Datuk Parlimen Bukit Gantang di Perak dan Tunku Abdul Rahman di Kedah. Mereka menzahirkan, mereka dah menyatakan untuk apa? Tubuh sebuah badan induk, satu badan sahaja untuk menjadi pemangkin bagi menentang Malayan Union. Dan pada pemimpin dan cendekiawan Melayu pun bersetujulah untuk adakan Kongres
Melayu. Kongres Melayu maknanya apa? Perhimpunan para pemimpin-pemimpin pertubuhan ini untuk berkumpul dan berbincang. Dan mereka dalam perbincangan itu mereka setuju bersepakat untuk menubuhkan satu badan induk untuk menentang Malayan Union secara tersusun, secara sistematik. So, Kongres Melayu pertama diadakan di bangunan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dan kongres ini berlangsung dari 1 Mac hingga 4 Mac 1946. Kalau kamu tengok tarikh tu, 1 Mac 1946, bermakna 1 bulan sebelum perisytiharan Malayan Union. Perisytiharan Malayan Union kan 1 April 1946 kan. So, satu bulan sebelum perisytiharan tu, mereka telah berkumpul untuk menentang Malayan Union. Dan sebanyak 41 buah pertubuhan Melayu menghantar wakil masing-masing dan mereka bersetuju. Dan kongres ini bersetuju untuk menubuhkan United Malays National Organisation ataupun UMNO untuk menentang Malayan Union. Maksudnya di sini, pada kongres inilah mereka setuju untuk tubuhkan UMNO. Okey, dengan tujuan UMNO bertujuan untuk apa? Menentang Malayan Union. Jadi kita lihat di sini Kongres Melayu kemudiannya turut diadakan di Johor Bahru pada 11 Mei 1946, sebulan selepas perisytiharan British, perisytiharan Malayan Union. Melalui kongres ini UMNO ditubuhkan di Istana Johor. Ingat, ini fakta penting. UMNO ditubuhkan di Istana Johor pada 11 Mei 1946. Ya. Ya, betul. UMNO sampai sekarang ada lagi. Okey, UMNO ada lagi. Dan UMNO melaksanakan beberapa perkara penting untuk memajukan orang Melayu dan menjadi penggerak memupuk perpaduan orang Melayu di seluruh tanah Melayu. Dan hari lahirnya, Malayan Union itu dianggap sebagai hari kematian oleh orang Melayu. Dan peristiwa itu meruntun hati, maknanya menyentuh hati ribuan orang Melayu yang berhimpun memakai lilitan kain putih disongkok sebagai tanda berkabung. So Malayan Union merupakan semboyan ataupun satu alat yang memanggil orang Melayu seluruh negeri menyertai kongres yang menjadi obor pembakar semangat bangsa Melayu. Inilah dia persidangan-persidangan Kongres Melayu yang diadakan untuk menubuhkan UMNO bagi menentang Malayan Union. Baik. So Sushmita tanya, sebenarnya apa function UMNO pada zaman sekarang? Saya memang tak faham. Okey. Sebenarnya UMNO adalah sebuah parti politik yang memperjuangkan kepentingan orang Melayu. UMNO. Kemudian, MIC adalah Malaysian Indian Congress. Dia adalah parti politik juga, MIC. Yang mementingkan yang untuk menjaga kepentingan orang India. Kemudian ada MCA, iaitu Malaysian Chinese Malaysian Chinese MCA Association. Iaitu untuk menjaga kepentingan orang Cina. Gabungan UMNO, MIC dan MCA ini menjadi barisan nasional. Untuk memperjuangkan semua kaum-kaum yang terbesar di Malaysia ini. So mereka adalah parti politik. Parti politik. Alright. So itulah dia. Dan yang seterusnya kita lihat UMNO menganjurkan selepas UMNO ditubuhkan, UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran. UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran menentang Malayan Union dan tunjuk perasaan besar-besaran ini menentang Malayan Union ini diadakan semasa ahli Parlimen British iaitu L.D. Gammons dan juga David Rhys-Williams. Dua orang ni kena ingat nama dia iaitu L.D. Gammons dan David Rhys-Williams. Kedua-dua ini adalah ahli Parlimen British. Dia datang untuk nak tengok betul ke ada penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Dia orang sanggup datang Parlimen hantar dua orang ahli parlimen ini nak tengok betul ke mereka menentang. Jadi mereka telah pergi kepada setiap negeri-negeri ini So di Alostar contohnya,
Okey, ribuan orang ramai memenuhi tebing jalan raya dari Titi Bumbung 5 hingga Bandar Alor membantah Melayu Union. Seramai 50,000 orang menyertai rapat umum, menyertai perkumpulan ini di Bandar Alor. Di Pulau Pinang, okey, rapat umum diadakan di Padang Francis Light School di Pulau Pinang. Mereka membawa sepanduk bertulis apa? Humbankan perjanjian McMichael. Maknanya mempamerkan apa? Kebencian kepada McMichael. Kemudian laungan hidup Melayu bergemuruh di udara. Begitu juga di Ipoh Perak. Orang ramai berhimpun di Pekan Ahad iaitu Jalan Datuk Ipoh Perak membawa spanduk. Kami berkehendak naungan bukan penaklukan. Maknanya apa? Kami nak perlindungan bukan penjajahan. Itu maksud dia. Jangan kecewakan kami dan laungan hidup Melayu sentiasa bergema sepanjang perhimpunan tu. Di Kampung Baru KL sama juga. Ucapan pemimpin Melayu membantah Melayu Union menyambut kedatangan Gammons dan Rhys Williams dalam rapat umum di Padang Club Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Begitu juga di Selangor, di Klang. Orang Melayu berhimpun di Padang dan perkarangan Istana Alam Shah membantah Melayu Union, dan di Seremban Negeri Sembilan, orang ramai berbaris panjang di jalan masuk istana dengan membawa sepanduk bertulis kekalkan takhta kerajaan Raja-Raja Melayu dan McMichael ialah imperialis. Apa itu imperialis? Imperialis ni bermaksud penjajah. Penjajah. Inilah kalau kita lihat bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union semasa lawatan ahli parlimen British. Ni dua orang ni ahli parlimen British ni. Okey. Dua orang tu ahli parlimen British iaitu L.D. Gammons dan David Rhys Williams. Dan dikelilingi itu ada ramai orang Melayu yang memegang spanduk membantah Malayan Union. Kuasa imperialis. Jadi kita lihat okey, bila Gammons dan Rhys Williams dah nampak semua ni, Gammons dan juga Rhys Williams telah membuat satu laporan kepada pejabat tanah jajahan bahawa Sultan yang menandatangani perjanjian Melayu Union itu tidak menyedari, tidak sedar akibat daripada perjanjian tersebut. So L.D. Gammons dan Rhys Williams menyokong sepenuhnya cadangan Raja-Raja Melayu terhadap penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jadi bantahan penduduk tempatan berjaya membuka mata kerajaan British terhadap keburukan Malayan Union. So, perjuangan menentang Malayan Union ini memaparkan kekentalan semangat juang dan penyatuan orang Melayu. So, semangat patriotik seperti inilah sepatutnya menjadi pegangan kita untuk mempertahankan maruah bangsa dan juga negara. So itulah sedikit berkaitan dengan Malayan Union. So hari ini kita belajar apa? Okey, kita belajar tentang Malayan Union. Okey, cikgu ulang balik untuk kita revise apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Kita belajar pada hari ini iaitu bagaimana British dapatkan tanda tangan sultan. Okey, iaitu dengan cara desakan dan ugutan yang dilakukan oleh Sir Harold McMichael. Bermula dengan Sultan Johor, kemudian Sultan Selangor dan diakhiri dengan Sultan Kelantan dan juga Sultan Terengganu. So semuanya telah dipaksa, diugut untuk menurunkan tanda tangan Malayan Union. Daripada situ berlakulah penentangan, iaitu mula-mula penentangan Raja Melayu. Ada dua penentangan Raja Melayu dan penentangan rakyat. Penentangan Raja Melayu iaitu melalui membawa kes ini kepada Mahkamah Tinggi, menghantar surat bantahan ke London, menyokong Kongres Melayu, dan memimpin gerakan menentang Melayu Union dan memulaukan upacara pelantikan Gubernur Melayu Union. Itu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu. Rakyat membantah melalui bantahan di akhbar-akhbar Melayu. Seperti Warta, Majlis, kemudian bantahan cendekiawan, daripada tokoh pentadbir Melayu, daripada kaum wanita dan juga bantahan daripada bekas pegawai British.
Kemudian yang ketiga, bantahan Persatuan-Persatuan Melayu. Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Johor, mereka membantah terhadap gagasan Melayu Union. Yang keempat, bantahan di negeri-negeri Kelantan, Kedah dan Johor, di mana mereka semua berhimpun, berkumpul dan mereka menunjukkan bantahan apabila datangnya dua orang ahli parlimen British, David Rees-Williams dan juga L.D. Gammons. So mereka tunjukkan bantahan itu. Okay. Dan yang kelima, mereka mengadakan Kongres Melayu, iaitu Kongres Melayu adalah Perhimpunan Melayu dan Kongres Melayu ini telah menubuhkan UMNO. Menubuhkan UMNO untuk menyusun strategi bagi menentang Melayu Union. Dan yang terakhir, UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran. Apabila L.D. Gammons dan juga David Rees-Williams pergi ke negeri-negeri itu, UMNO menganjurkan perhimpunan besar-besaran untuk tunjukkan bahawa kita semua menentang Malayan Union. So itulah yang kita pelajari pada hari ini, iaitu berkaitan dengan Malayan Union. Alright. So ada sebarang soalan nak tanya?